Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah pada pagi ini kita sambung dari surah Al-Baqarah, bermula dari ayat insya-Allah 222 surah Al-Baqarah, muka surat 35 dari juzuk yang kedua. Dari juzuk yang kedua, muka surat 35 pada ayat 222. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس Wallahu sami'un alim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik pencipta sekalian alam. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah.
Syukur pada Allah kerana pada pagi ini sekali lagi dapat kita kembali kepada tadabbur kita, dan insya-Allah pada pagi ini kita baca pada ayat 222 dari surah Al-Baqarah. Yang mana ayat ni menceritakan tentang hukum wanita. Setelah daripada semalam cerita bab nak kahwin. Kahwin ni dahulukan soal agama. Walaupun dia kaya, walaupun dia cantik, tapi kalau tidak beriman, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hamba yang beriman lebih baik daripada orang merdeka yang kafir. Walaupun yang kafir itu kaya, cantik dan menakjubkan, menarik hati kamu. Setelah daripada tu Allah Ta'ala cerita pula hukum-hukum berkaitan dengan wanita. Dan lepas daripada ni cerita bab talak, cerita bab susuan, cerita bab iddah. Semua dalam surah Al-Baqarah ni cerita panjang berkaitan dengan hukum-hukum berkait dengan wanita dan juga rumah tangga lah. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut ataupun berfirman pada ayat yang kita baca hari ni, wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Tentang haid. Qul huwa adhan, katakanlah haid itu adalah kotoran. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid, oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri, yakni dilarang bersetubuh dari wanita di waktu haid. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka suci, fa idza tatahharna, apabila mereka telah suci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka campurilah mereka, datangilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Baik, jadi pertama Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tentang hukum berkaitan dengan nikah kahwin kepada wanita-wanita yang didatangi haid. Allah Ta'ala kata yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya tentang mahid, tentang haid. Kenapa perkara ni berlaku? Dan Islam ni sebenarnya indah. Indah bila kita bandingkan dengan apa yang orang-orang dulu lakukan terhadap wanita-wanita apabila datang kepada mereka bulan. Kita istilah macam itulah, datang bulan kan. Imam Muhammad meriwayatkan dari Anas bin Malik menceritakan, Yahudi dahulu, orang Yahudi dulu, apabila seorang wanita didatangi haid, mereka tak akan makan bersamanya, mereka tidak akan tidur bersamanya di dalam rumah, malah disediakan satu tempat khas untuk dia di luar rumah. Sampai begitu sekali mereka ni mengasingkan diri daripada wanita bila wanita ni datang bulan. Makan pun tak boleh, tidur pun tak boleh, dan mereka tidak bersama di dalam rumah. Maka fasa'ala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Nabi pun tanyalah, kalau kita macam mana? Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Allah Ta'ala kata, maka fa'tazilun nisa'a fil ma'. Pertama, darah tu memang kotor. Darah tu kotor,
maka fa'tazilun nisa, hindarilah diri kamu dari wanita apabila mendatangi mereka haid. Wala taqrabuhunna, janganlah kamu mendekati mereka. Istilah mendekati ni maknanya bersama dengan hubungan suami isteri sehinggalah mereka suci. Maka bila orang tanya Nabi, turun ayat ni, Nabi jawab, isna'u kulla syai'in illa nikah. Buatlah apa yang kamu nak buat dengan isteri kamu waktu haid kecuali an-nikah. Maknanya kecuali bersama dengan hubungan suami isteri. Hal lain, nak makan boleh, nak berjalan sekali boleh, dia duduk rumah, duduk dalam duduk sebilik dengan kita boleh, tidur sekati. Cuma melainkan jangan bersama sebagai hubungan suami isteri saja. Fabalagha dhalika al-yahud. Perkara ni datang kepada sampai berita ni kepada orang Yahudi. Lalu mereka kata, ma yuridu hadzal rajulu an yada'a min amrina syai'a illa khalafna fihi. Dia kata Nabi ni tak lain melainkan dia nak menyelisihi kami. Faja'a Usaid bin Hudayr wa Abbad bin Bishr faqala ya Rasulullah innal yahud qalat kadha wa kadha afala nujami'uhunna. Fataghayyara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta dhananna an qad wajada alaihima fakharaja fastaqbalahuma hadiyah min labanin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'arsala fi atharihima fasaqahuma fa'arafa an lam yajid alaihima. Bila Yahudi kata macam tu, maka datanglah dua orang sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, Yahudi kata kita ni nak berbeza dengan Yahudi. Kalau Yahudi ni dia tidak bersama dengan isteri, keluar rumah, kata kalau gitu kita bolehlah nak bersama. Maknanya dia tanya macam tu. Akhir sekali berubah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dua orang tu cepat-cepat keluar daripada majlis Nabi dan dia takut Nabi marah kepada dia. Lalu mereka pergi hantar fastaqbalahuma hadiyah min labanin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu datang kepada mereka hadiah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi kepada dia susu, kan dua orang tu minum, lalu dia tahu Nabi pun tak marahlah kepada dia. Itu cerita berkaitan dengan sifat atau waktu turunnya ayat ini. Maka setelah itu berdasarkan hadis Nabi kata isna'u kulla syai'in illa nikah, buatlah apa saja kecuali nikah, menunjukkan bahawa selain daripada hubungan suami isteri, maka seorang wanita harus untuk bersama dengan suaminya dalam urusan-urusan kehidupannya yang lain. Okay? Baik. Kemudian berkaitan dengan sehingga sebahagian ulama menyebut tentang ila annahu yajuzu mubasyarah. Kalau nak orang panggil selain daripada hubungan suami isteri tak apa. Kalau dia nak pegang, dia nak sentuh, atau kalau nak dia cium isteri dia, tidak masalah. Kerana apa? Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni fa aghsilu ra'sahu wa ana haidun wa kana yattaki'u fi hijri wa ana haidun fayaqra'ul Quran. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ni kadang-kadang dia suruh aku cuci kepala dia.
padahal aku sedang haid. Maknanya dia uruskan suami dia walaupun dia haid. Waka dan Nabi duduk di berbaring di ribaan Aisyah, padahal dia sedang haid dan Nabi baca Quran. Aisyah kata dia dalam waktu tu dia sedang haid, Nabi baring di riba dia dan Nabi baca Quran. Dua perkara benda. Pertama, tidak salah untuk bersentuhan antara suami dengan isteri waktu haid. Yang kedua, menunjukkan wanita haid boleh dengar Quran. Walaupun kita kata pandangan jumhur ulama berkaitan dengan wanita yang haid, dia tak boleh pegang Quran kerana dia hadas. Tapi apakah dia boleh baca Quran sekiranya wanita tu seorang hafizah, yang mana dia perlu kepada murajaah supaya tak hilang hafazan dia, maka dia dibenarkan untuk baca. Dan yang kedua, kalaupun dia tak dengar kalau dia tak mampu ataupun tidak hafizah ni, tidak jugalah menghalang dia daripada mendengar Al-Quran. Jadi kalau orang wanita ni, waktu Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, wanita ni lemah akal dan iman. Dia sudut iman tu kenapa? Sebab dia ada waktu dia cuti. Cuma kebanyakannya bila cuti terus. Cuti hak Tuhan suruh daripada solat dengan puasa je. Dia ni pakai zikir-zikir pun cuti. Jadi ni kita nak sebut bahawa berdasarkan hadis ni, wanita ni haid ni dilarang bersama suami isteri. Tapi Nabi dengan Aisyah, waktu Aisyah haid, Nabi suruh Aisyah basuh kepala dia, Aisyah basuh. Mana menguruskan suami masa dalam keadaan haid boleh. Kemudian Nabi duduk atau baring di ribaan Aisyah, Nabi baca Quran, menunjukkan wanita haid boleh dengar Quran. Wa fi sahih, dan dalam hadis yang sahih juga Aisyah kata, kuntu ata'arraqul araq wa ana haidun. Aku ada makan gigit tulang, ada daging sikit-sikit ni. Nabi kata, Aisyah kata, aku makan daging yang ada dekat tulang. Lepas aku makan, wa ana haid, waktu tu aku sedang haid. Fa'utiyahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku bagi tulang tu pada Nabi. Kemudian fayada'u famahu fil mawdi'i alladhi wada'tu fi fami fi. Nabi gigit daging tu tempat di mana aku gigit daging tu. Sampai tahap tu. Nabi Aisyah makan, Aisyah gigit tempat tu, daging ada tulang, ada daging tu, pegang tulang, gigit daging lah. Lepas tu dia bagi kat Nabi, Nabi gigit tempat hak dia gigit. Dua benda. Pertama, dari sudut hukum, maknanya begitu sekali dibenarkan untuk bersama dengan urusan kehidupan suami isteri selain daripada bersetubuh. Sampai dekat bab makan, bukan kata makan sekali dok, gigit tempat yang sama pun dibenarkan dari sudut hukum. Dan yang kedua, pastinya dalam bab ni menunjukkan sifat romantiknya yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ashrabu syarab, kata Aisyah radhiyallahu anha, hadis ni riwayat Imam Muslim, aku minum, kemudian lepas makan aku minum dalam bekas gelas tu, kemudian aku bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minum. Nabi ambil gelas tu, bekas minuman, Nabi letak mulut dia tempat aku letak mulut aku. Tengok bekas mulut tu, Nabi pun letak. Jadi ini menunjukkan hukum iktizal, maknanya menjauhi wanita haid dalam perintah Al-Quran ni difahami ialah berhubungan suami isteri. Hubungan badan suami isteri. Adapun kehidupan biasa, bab makan, bab minum, bab tidur, bersentuhan ataupun aku panggil dah sampai dia bercumbu-cumbuan,
dibenarkan selama tidak membawa kepada hubungan yang diharamkan. Wa thabata fi sahihain an Maimunah bintil Harith al-Hilaliyah qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada an yubashira imra'atan min nisa'ihi amaraha fa'tazarat wa hiya haid. Sehingga sampai satu tahap Aisyah radhiyallahu anha kata, Nabi ni kalau dia nak bersentuhan dengan suami, dengan isteri-isteri dia akan suruh isteri dia mengikat, kalau macam pakai kain lah. Tapi kemudian dia nak peluk isteri dia dan sebagainya. Kata dalam riwayat yang lain Al-Imam Ahmad dan juga Abu Daud serta At-Tirmidzi, seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang halal bagiku dari isteriku sewaktu dia sedang haid? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma fawqal izar, dihalalkan apa yang ada di atas daripada kain dia. Maknanya bawah daripada pinggang ke atas ni boleh. Jadi difahami maksud fa'tazilun nisaa fil mahid, maksud dia adalah hubungan suami isteri, iaitulah bersetubuh. Fa idza tatahharna, dan apabila dia suci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, apabila dia suci maka datangilah mereka. Maksud suci di sini ialah setelah daripada berhenti darah dan juga mandi. Walaupun ada pandangan sebahagian kata suci itu berhenti darah pun dikira suci dah, tapi jumhur ulama mengatakan selepas daripada dia mandi. Baik. Kerana disebut fa idza tatahharna, apabila dia dah suci. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kemudian itu satu bab. Mari ayat yang kedua, nisaukum harthul lakum, wanita-wanita kamu adalah harthul lakum, mereka adalah tempat kamu bercucuk tanam. Maka datangilah tempat tanah tempat bercucuk tanam itu bagaimana sahaja yang kamu kehendaki. Ini urusan lain pula. Ayat yang kedua ni cerita lain pula. Tadi dalam bab suci ataupun haid. Kemudian bila nak bersama dengan isteri, Islam ni bagi pula panduan. Dan ini menunjukkan kesempurnaan dan keindahan agama kita dalam memandu atau memberi petunjuk kepada umatnya, kepada umatnya. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala kata orang Yahudi dulu, riwayat Imam Ahmad, dia kata orang wanita ni apabila suami mendatangi isterinya dari arah belakang, maka dia kata anak dia juling. Maka perkara ni tersebar bila Nabi SAW datang ke Madinah. Benda ni terpengaruh dengan orang-orang Muhajirin, sampai orang Ansar memang dia terpengaruh dengan orang dengan Yahudi yang ada di Madinah. Akhir sekali orang tanya Nabi SAW, macam mana betul ke tidak apa yang disebut oleh Yahudi ni? Maka turunlah ayat Quran. Tak kisahlah, Allah Ta'ala bagi jawapan mudah ya. Bagaimana kamu nak cucuk tanam, terpulang kepada kamu. Cuma Allah Ta'ala sebut sebagaimana yang disebut dalam ayat itu, fa'tu harus apa? Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Allah Ta'ala suruh datangi pada apa yang diperintahkan, iaitulah pada tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, itu yang disebut dalam hadis ni. Sehingga dalam bab yang lain, dalam hadis yang lain, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah
mendatangi wanita dari duburnya, iaitu tempat buang air besar dia. Yang ni dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan inilah yang disebut dalam agama kita berkaitan dengan hukum bersama dengan suami dan juga isteri. Setelah daripada itu Allah Taala kata wa qaddimu li anfusikum, wa qaddimu li anfusikum, dan kerjakanlah amalan baik untuk dirimu, ay min fi'lit ta'at ma'amtithali ma nahakum anhu min tarkil muharramat. Wa qaddimu li anfusikum, maknanya apa sini? Kerjakanlah amalan baik untuk dirimu. Berarti dalam bersama suami isteri, dia adalah satu perkara kebaikan. Kerana itu apabila seorang suami nak mendatangi isterinya, dia diminta untuk membacakan bismillah sebagai permulaan amal yang baik, sebagaimana diriwayatkan oleh atau dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa maksud waqaddimu li anfusikum, dahulukan kebaikan untuk dirimu, iaitulah dia kata dengan membaca bismillah sebelum bersama. Ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sehingga apa yang dibaca setelah daripada itu diajar pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang daripada kamu mendatangi isterinya, maka bacalah bismillah, Allahumma jannibna wa Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan, jauhkanlah syaitan dari apa yang engkau rezekikan kepada kami. Sesungguhnya seandainya diberikan takdir di antara mereka ada zuriat, maka syaitan tidak boleh mengganggunya. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ayat yang seterusnya 224, 224, wala taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un alim. Dan janganlah kamu menjadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia. Dan wallahu sami'un alim, Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Baik, maksud ayat ni pula, jangan bersumpah dengan nama Allah dan untuk meninggalkan kebaikan dan untuk meninggalkan ketaatan. Maknanya apa? Tiba-tiba orang bersumpah, wallahi aku bersumpah aku tak akan buat baik kepada dia. Bersumpah untuk tidak buat kebaikan. Jadi Allah Ta'ala kata, jangan kamu jadikan sumpah kamu sebagai halangan untuk buat baik. La taj'alu aymanakum billahi mani'atan lakum minal birri wasilatir rahim idza halaftum ala tarkiha. Tiba-tiba dia bersumpah untuk tidak buat baik kepada untuk berbuat baik kepada seorang yang dia patut buat baik. Termasuklah bersumpah, disebut sini bersumpah dalam sesuatu berkaitan dengan isteri dia. Baik. Jadi secara umumnya
kita tidak boleh bersumpah dalam mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang suami itu bersumpah, demi Allah aku tidak akan mendekati kamu, maka itu termasuk sumpah yang tidak dibenarkan. Sebab apa? Sebab dia mengharamkan apa yang Allah halalkan. Sama seperti Nabi bersumpah untuk tidak lagi minum madu. Bila dia pergi rumah salah seorang daripada isteri dia, sampai rumah Aisyah, ada isteri-isteri lain pakat kata bau mulut lah dan sebagainya lah sebab minum madu. Sehingga demi menjaga hati isteri dia, Nabi bersumpah untuk tidak lagi minum madu. Lalu turun ayat Quran, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan kepada kamu? Jadi itu satu bab. Secara umumnya bab lain juga, semua bentuk kebaikan janganlah seorang itu bersumpah untuk meninggalkannya, iaitu menjadikan sumpah mereka sebagai halangan mereka melakukan ketaatan dan juga silaturrahim. Sehingga dia memutuskan silaturrahim. Sebab itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mana-mana sumpah untuk mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka perkara itu tidak perlu dia lakukan. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, inni wallahi insyaallah la ahlifu ala yaminin fa ara ghairaha khairan minha illa ataitu alladhi huwa khairun wa tahallaltuha. Kata Nabi, demi Allah, aku ni kalau aku bersumpah dengan satu sumpah, tiba-tiba aku melihat sesuatu lebih baik daripada apa yang aku bersumpah, aku akan datangi yang lebih baik itu dan aku halalkan, kafarah pada sumpah yang dilakukan sebelumnya. Dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa ala yaminin fara'a ghairaha khairan minha falyukaffir an yaminihi wal yaf'alil ladhi huwa khair. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersumpah dengan satu sumpah, tiba-tiba dia melihat sesuatu yang lain lebih baik dari sumpah dia, maka hendaklah dia membayar kafarah akan sumpahnya dan dia mendatangi yang lebih baik itu. Termasuklah yang kita panggil sebagai zihar. Seorang lelaki kalau dia bersumpah menyatakan isteri dia tu seperti ibu dia, maka dia mengharamkan isteri dia ke atasnya. Ke dalam agama dia bayar balik kafarah, kemudian dia kembali kepada isterinya. Ini sebahagian daripada perkara yang disebut dalam bab hubungan antara suami dan juga isteri. Dan insya-Allah ada lagi sambungan panjang lagi, kita akan cerita bab suami isteri, termasuklah bab talaq, bab nyusu, bab iddah, bab nyusu, bab mati suami, bab iddah wanita iddah wanita kematian suami berbeza dengan iddah wanita yang diceraikan hidup, dan semua tu bermula daripada ayat ni. Kita akan panjangkan sampai ada beberapa muka surat ni. Ada 3 muka surat, semua cerita bab-bab isi rumah tangga ni. Jadi insya-Allah ada rezeki kita baca nantilah. Wallahu ta'ala a'lam. Kita berhenti setakat tu pada pagi ni. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kefahaman dalam bab agama, dan ini salah satu daripada contoh ataupun ini salah satu daripada syariat hukum hakam yang menunjukkan bahawa Islam ini menjaga kebaikan manusia
Dan Islam ini sebagai panduan untuk memberikan kebaikan kepada manusia dalam kehidupan mereka seluruhnya, sama ada di luar rumah atau di dalam rumah, sama ada berkaitan dengan saudara mara, hatta dengan hubungan suami dan juga isteri. InsyaAllah kita sambung pada esok hari. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.